Pada pelajaran yang lepas, Anda telah mempelajari cara melukis graf laju masa. Pada hari ini, cikgu hendak mengajar Anda menganalisis graf laju masa. Contohnya, jarak gerakan. Bagaimana cari jarak gerakan iaitu luas di bawah graf? Apakah maksudnya? Kita lihat graf laju masa, didapati graf ini terdiri daripada segi 3, segi 4 dan segi 3. Anda perlu mencari luas segi 3, segi 4 dan juga segi 3. Maka Anda akan dapat mencari jarak gerakan. Dan lagi satu iaitu laju purata. Kita guna formula jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Formula ini adalah sama untuk graf jarak masa dan juga graf laju masa. Kedua-dua jenis graf pun menggunakan formula yang sama. Kita tengok latihannya 7.2.2, membuat berkaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui dan seterusnya menentukan jarak. Praktiskan diri 7.2b muka surat 199. Okey, soalan 1. Graf laju masa, kita perlu perhatikan jenis graf. Graf yang berbeza akan menggunakan formula yang berbeza. Di sebelah menunjukkan kelajuan motosikal Encik Mustafa untuk tempoh masa 30 minit semasa menjemput anaknya dari kelas tambahan. Hitung soalan tahap 3, soalan analisis. Soalan A. Jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui dalam tempoh 30 minit. Dalam tempoh 30 minit bermasuk keseluruhan graf. Kita mendapati graf ini terdiri daripada trapezium. Okey, saya tukar warna. Trapezium yang pertama saya label sebagai A dan trapezium yang kedua saya label sebagai B. Okey, saya sudah cakap kalau nak cari jumlah jarak, kita perlu cari jumlah luas. Untuk bahagian A, trapezium pertama, bahagian B, trapezium yang kedua. Okey, A. Luas trapezium ialah 1/2. Darab saya guna bracket, garis lari pertama campur garis lari kedua, kemudian darab dengan tinggi. Okey, kita tengok bahagian A terlebih dahulu. 1/2 bracket, garis lari pertama 20 campur garis lari yang kedua 40, kemudian tinggi. Tinggi sini 8. Okey. Apakah jawapannya? Saya kira 1/2 darab 20 campur 40 darab 8. Saya dapat 240. Kemudian bahagian B pun buat sama. Okey, 1/2 garis lari yang pertama, sini. Garis lari yang pertama ialah sini. Sini ialah 18 tolak 8, 10. Campur garis lari kedua, 30 tolak 8, kita dapat 22. Kemudian darab dengan tinggi, sini, 40. Okey, saya akan dapat cos 1/2 darab dengan 10 campur 22. Lepas tu darab dengan 40. Saya dapat 640. Okey, lepas tu jumlah jarak saya guna 240 campur 640, saya dapat
880 jumlah jaraknya. Kemudian soalan B. Laju purata dalam kilometer berjam. Motosikal Encik Mustafa untuk tempoh 30 minit. Okey, kita ingat balik formula untuk laju purata. Laju purata ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak tadi sudah kira iaitu 880. Bahagi dengan jumlah masa yang diberikan dalam soalan 30. Dengan ini 880 bahagi dengan 30 saya dapat 29.3. Ini jawapannya. Okey, sekarang kita tengok soalan kedua. Southwest menyertai pertandingan larian 100 meter semasa kejohanan olahraga di sekolahnya. Graf laju masa jenis graf adalah penting. Di sebelah menunjukkan kelajuan larian Severus sehingga garis bernama hitung. Soalan tahap 4, soalan analisis. Soalan ini merupakan soalan terbalik. Sekarang kita nak cari nilai T. Okey. Dalam soalan sudah cakap jumlah jaraknya ialah 100 meter. Bermaksud jumlah luas, saya pun sudah ajar. Jumlah jarak sama dengan jumlah luas. Okey. Okey. Kita nampak graf ini terdiri daripada segitiga, saya label sebagai A, dan juga trapezium, saya label sebagai B. Okey, kita perlu cari luas bahagian A dan bahagian B ataupun luas segitiga dan trapezium terlebih dahulu supaya nanti kita dapat cari nilai T. Okey. A merupakan luas segitiga, formulanya 1/2 darab tapak, itu base lah, darab tinggi ialah height. Okey, 1/2 tapaknya ialah T tolak 6. Tingginya ialah 8. Okey. 1/2 darab 8 kita dapat 4. Lepas tu T tolak 6 saya salin saja. Okey, saya selalu kata in bracket merupakan kembangan, kita perlu darab setiap satu. Oleh itu kita perlu ada catatan lah. Kita buat catatan. Pertama dengan pertama, pertama dengan kedua. Okey. Pertama dengan pertama, nombor dengan nombor. 4 darab dengan 1, kita dapat 4. Kemudian boleh ubah satu saja kan, kita salin. Kemudian pertama dengan kedua, nombor dengan nombor. 4 darab dengan negatif 6, kita dapat negatif 24. Okey. Sekarang kita sambung untuk bahagian B. Bahagian B merupakan trapezium, formulanya 1/2 darab garis lari pertama campur garis lari kedua. Lepas tu darab dengan tinggi. Okey, sekarang kita boleh gantikan nilai. 1/2 garis lari yang pertama ialah 8. Campur garis lari yang kedua 12. Kemudian tingginya. Tinggi ini ialah T tolak 6. Okey, T tolak 6.
perlu guna bracket supaya operasi campur dan tolak tidak salah. Okey. Saya kira sini dahulu. 1/2 darab dengan 8 campur 12 bermaksud dapat 10 lah. Kemudian sini kita buka bracket. T negatif positif kita dapat negatif lah. Lepas tu negatif kita dapat positif. So bermaksud T tolak T sudah habislah, tak ada. So tinggal 10 lepas tu sini 6. 10 darab 6 kita dapat 60. Okey. Kita tahu bahagian A. Bahagian A 4T tolak 24. Bahagian B campur 60. Kita tahu jumlah jarak ialah 100. Okey. Sekarang saya hendak cari 4T. So negatif pindah jadi positif. Positif pindah jadi negatif. Dengan ini 100 campur 24 lepas tu tolak 60. Saya dapat 64. Lepas tu saya nak cari T. 4 itu darab pindah jadi bahagi. 64 bahagi dengan 4. Saya dapat berapa? 16. Inilah jawapan. Okey, seterusnya. Laju purata larian Savage dalam kilometer per jam. Okey. Sini kita guna formula laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak. Tadi kita sudah tahu jumlah jarak ialah 100 meter. Tetapi ini perlu berhati-hati. Tak boleh ganti terus 100 kerana dalam unit kilometer kita perlu bahagi dengan 1000 kerana 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Bahagi dengan masa. Masa tadi sudah cari 16. 16 itu ialah dalam saat. Kita perlu tukar kepada jam. So 60 bahagi dengan 60 bahagi dengan 60 tahun lagi. Sebab 1 minit 1 jam sama dengan 60 minit, 1 minit sama dengan 60 saat. So, kita guna kalkulator kira 100 bahagi dengan 1000, kemudian bahagi lagi 60 bahagi 60 bahagi 60. Mesti guna bracket lah. So, saya dapat jawapannya lah nanti. Ini saya tulis salah. Ini bukan 60 ayu. Ini ialah 16. Cikgu tulis salah. So, saya kira lagi bracket 100 bahagi 1000. Bracket bahagi bracket 16 bahagi 60 bahagi 60. So, saya akan dapat 22.5. Ini jawapannya. Okey, itu sahaja. Kedua-dua soalan fokus kepada jarak. Kita guna luas. Kemudian kita kira laju purata dengan menggunakan formula.